Cik Munir, kita tak ada rezeki nak bercakap dengan Cik Munir malam ni. Kita nak dengar, sebenarnya kita nak dengar apa sebenarnya daripada founder. Founder tu bercerita tentang produk Reza brand ni sebenarnya. Sebab produk Reza ni sebenarnya dia dah ada di mana-mana di Malaysia. Tapi kadang-kadang mungkin kita tak perasan kan, dia setanding dengan jenama-jenama besar kalau kita tengok yang ada di Malaysia. Contoh kalau kita namakan jenama tu macam Nestle. So Reza brand juga ada range yang macam Nestle. Banyak range, dia ada sardin, dia ada mi segera kan, dia ada spaghetti bolo, and then yang best sekali kalau kita ni pencinta Korean food, ada ramen juga. Okay, ramen dalam produk pun Reza. Dalam produk Reza pun ada ramen. Nanti saya rasa kalau dia boleh bawa masuk dalam Mima pun terbaik juga tu. Yeah. Ramai orang yang makan ramen ni. Yep. Okay, saya sharing sekejap kat sini. Saya macam mana saya nak pergi sini. Alright, saya tengah tengok besarkan sikit lagi. Alright. So dekat sini boleh tak? Apa bahasa boleh tak? Ya? Dia dekat? Cik Munir boleh dengar kita, Cik Munir? Boleh. Tak tahu boleh. Boleh dengar okey. So Okey. Okey, alhamdulillah dah dengar dah. Okey. So kita tadi bercerita tentang produk-produk Reza brand yang akan masuk pada program 100% cashback. Okey. Kita ada bubur, nasi dan juga kita ada cream soup Ada 2 item dan kita ada 2 set. Maksudnya dia ada 4 flavor yang berlainan. So maybe Cik Munir boleh kongsikanlah juga apakah perjalanan Reza brand ni, dah berapa lama berada dalam pasaran? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Munir selaku pengarah urusan syarikat Reza brand. Okey, syarikat kita telah beroperasi sejak tahun 2008. Kepakaran kita adalah dalam membuat produk yang kita buat produk yang niche sikitlah, yang daripada awal kita memformalisasikan produk ni untuk lebih kepada lebih untuk kesihatan. Sebab tu peringkat awal kita buat produk macam instant noodle, laksa, kita tanpa menggunakan MSG, kita menggunakan 100% natural. Dan boleh, kalau dapat tahu produk kita Reza brand ni, compare dengan jenama yang lain, kita menggunakan perencah kita yang asli That's why boleh nampak kita punya perencah tu 20 gram berbanding dengan saya yang 7 gram lah, sebab 20 gram tu kita menggunakan semua bahan-bahan yang asli. Okey, satu lagi yang produk meal ready to eat kita pun, itu antara yang kita diversified lah, daripada instant kita pergi ke MRE. MRE ni produk yang kita hasilkan adalah tanpa menggunakan preservatif. Kita menggunakan proses sterilization, iaitu retort, dan produk ni ditahan selama 2 tahun dan tanpa perlu sejuk beku lah, mana kita menggunakan room temperature saja. That's why kita telah menghasilkan sekarang lebih daripada 40 hingga 50 menu lah, termasuk dengan produk-produk yang UM yang kita telah hasilkan. So produk-produk kita sekarang kita dah lebih daripada. Sekarang ada berapa banyak produk? Saya rasa lebih dekat 50 SKU yang telah kita hasilkan. 50 SKU. Dan I see. kita masih lagi R&D untuk beberapa produk lah. Termasuk kalau touch mestinya di bawah Reza brand, dan kita juga ada partners yang kita hasilkan produk atas jenama yang lain. Okay. So sekarang ni kita dah bawa masuk Reza brand dalam mall untuk pasaran
100% cashback. So Okey. apa yang Cik Munir boleh komen tentang 100% cashback? Terus saya berterima kasih jugalah kepada Tuan Fadli, Puan Halimah kerana memberi peluang Reza Brand masuk ke Mimol. Apa yang saya dapati yang 100% cashback ni, dia sangat-sangat menarik dan berbaloi ya. Sebab misi kita ni untuk mengukuhkan jenama Reza Brand, dan produk Reza Brand juga sesuai untuk semua rakyat Malaysia kerana ianya menggunakan bahan semula jadi dan tiada MSG, diiktiraf halal dan mendapat persetujuan GMP dan HACCP, standing dengan jenama besar yang lain. Dan Reza Brand juga ingin mengajak semua rakyat Malaysia untuk makan produk yang bersih dan berkualiti dan juga boleh menjana pendapatan bersama dengan Reza Brand, terutama dalam musim PKP. Program semua di dalam musim PKP ni. Program 100% cashback ini adalah salah satu cara Reza membantu semua rakyat Malaysia untuk mula berniaga di atas talian. I see. Okay. So, Fadli ada apa-apa lagi nak tanya? Okey, Cik Munir cakap tadi SKU tu ada dalam 50 lebih dan ada R&D lagi lah. So, kilang Cik Munir boleh buat kapasiti tu berapa Cik Munir? Kalau ada rakan-rakan yang tanya dengan kita kan, nanti kan kita dah promote nanti barang tak ada, stok tak ada. Okey, sebenarnya kita mempunyai 3 kilang yang berasingan lah. Maksudnya kita ada, kalau kilang untuk instant noodle, kilang kita di Rawang, terletak di Rawang. Instant noodle ni kita mengeluarkan produk-produk yang instant cup lah, macam noodle, cream soup, porridge, dan produk-produk yang macam coffee powder di dalam satu kilang lainnya lah. Dan kapasiti yang kita boleh keluarkan satu bulan lebih kurang dalam, buat masakan lebih kurang dalam 10,000 carton pun sekarang kita dapat keluar lah. Banyak 10,000 carton. Dan kilang kita yang kedua, kita ada membuat di Subang. Kita itu kilang untuk meal ready to eat. Kilang ni kita menggunakan teknologi retort. Kita punya 2 biji retort yang untuk kita jalankan. Kita baru masuk lagi mesin baru sebab penambahan permintaan untuk produk OEM. So kita buat lagi satu line. Maksudnya untuk produk MRE ni kita telah banyak kita buat menu-menu yang barulah, termasuk Korean food, Western dan local. Dan yang terbaru kita ada juga lah buat R&D produk-produk yang belum pernah ada di pasaran lah. Okey. So daripada Cik Munir nampak, kenapa Cik Munir memang dah jual di pasaran offline, tapi di pasaran online ni macam contoh macam PKP kan sekarang kan. So kenapa Cik Munir nampak pasaran online ni Cik Munir nak masuk dengan cara yang konsep yang dalam Mimos ni lah? Okey. Saya rasa di dalam macam pasaran online ni, sebab kita dapat reach kita punya target tu lebih luas dan tak semua, macam semua kita yang beli di offline masuk di outlet pasaraya ataupun outlet yang biasa, mana ada setengah yang kita tak capai semua. That's why kita nak gunakan medium yang pihak Mimol ni offer, mana tawar sudi bekerjasama dengan Reza Brand. Kita akan menggunakan sebaik mungkin platform ni untuk kita betul-betul untuk nak bersama-sama dengan jenama yang besar. Mana kita nak juga dikenali di kalangan media sosial. Contohnya masa sekarang rasa banyak di dalam musim PKP ni, saya rasa penggunaan secara online ni lebih lagi berkesan dan amat luas. Okey, ini macam saya tanya untuk Kak Halimah sekali lah kalau boleh. Okey, adakah Reza ni akan masuk 100% cashback saja? Ada tak dia masuk kepada macam yang segmen-segmen halal ke dalam Mimol, barang item-item yang lain? Ada submit ke macam mana?
Okey, ada. Kita bukan saja untuk 100% cashback. So, Reza brand produk akan ada juga dalam listing yang biasa untuk pembelian ulangan dan juga pembelian daripada pengguna yang sedia ada. So jangan risau, kita dah listing lebih kurang 15 jenis produk untuk berada dalam pasaran Mimol. So yang best, kita juga ada menu-menu Korea. So kalau anda nak rasa yang original, yang tak ada pengawet, yang tak ada MSG, dia ready to eat, memang ada 2 Korean menu yang kita dah masukkan. Dan saya pun dah berkesempatan untuk cuba. Memang pedas dan sedap lah. Okay. So macam Cik Munir, setup untuk tim chef ni macam mana Cik Munir? Dia memang rasa dia boleh sama macam mana? Dia menu ada 50 ni. Okey, kita punya chef-chef yang berpengalaman lah, yang biasa bekerja dengan menu macam Korean atau Western ataupun lokal Arab. So kita kadang-kadang menu itu kadang kita adapt juga dengan cita rasa Malaysia ni. Kadang tak semua yang boleh diterima, kadang kita adapt sikit bagi cita rasa yang boleh diterima oleh rakyat Malaysia. Okey. Maksudnya dia ada guna chef lah, dia bukan orang biasa. Bukan. Guna biasa. Sebab kalau guna yang tak ada iktiraf chef, tak boleh dapat buka kilang, betul tak? Betul. Okay. Dan kita punya kadang production, kadang-kadang chef amat membantu, tapi dari segi kepakaran production tu kita perlu jugalah. Kadang-kadang ilmu chef dengan ilmu penghilangan production pun kadang-kadang ada sikit berlainan, tapi kita saling-saling bagi idea lah macam mana kita untuk nak memperbaiki kita punya kualiti makanan. Alright. So campaign 100% cashback pre-prime. Ni tadi saya ada nampak satu orang mesej Kak, dia cakap boleh masuk kepada produk pre-prime produk ke? Saya rasa belum ada deal untuk masuk pre-prime produk, betul tak? Pre-prime tu kita ada buat yang 100% cashback tadi lah, kita ada 2 set. Yang cream soup dengan bubur nasi, kita ada 2 set, maksudnya 2 flavor yang berlainan. 2 flavor yang ni yang lah, itu untuk pre-prime. Okay, yang ni kan saya tengok dekat ni kita ada bubur nasi, campur krim ayam. Bubur nasi ikan bilis dengan krim sup ayam. And then kita ada bubur nasi tom yum dengan mushroom cream soup. Cendawan, krim cendawan. So kita ada 2 set. Cendawan. So ini memang khas untuk pre-prime lah. Dia boleh beli, dapat cashback, and then they can start selling already. Macam mana Cik Munir kata tadi, musim PKP ni Reza Brand nak extend dia punya pengukuhan jenama tu, tapi nak ajak ramai-ramai untuk sama-sama menjana pendapatan. Okay. So maksudnya kalau student tu pun dah boleh buat start lah bisnes dengan modal pre-prime ni. Yes, memang betul. Kita memang mengalu-alukan ni, tapi kita nampak kita support Reza ni sebab Reza ni dah lama, and then dia ada produk yang berkualiti, and then produk yang sangat senang daripada sudut logistik, tak memerlukan storage yang sangat susah, senang nak handle. So tu kelebihannya. And then yang the best part ialah dia tiada MSG. So kita nak makan pun, kita nak bagi family kita makan pun, kita rasa selamat sebab dia sangat natural dan selamat untuk dikonsumsikan oleh semua orang. Alright. So saya cuba celah sikit lah. Okay, kata secret lah, kata Cik Munir ada rakan-rakan artis kita pun nak start promote produk dalam Reza ni. So mungkin mereka tak nampak untuk jalan untuk buat secara atas talian. Kenapa Cik Munir cukup bawa dengan produk Cik Munir untuk bagi faham dulu? Sebab Cik Munir kata Cik Munir ada smart partner. Okay. Sebab tu banyak dia approach oleh banyak adalah artis-artis yang ataupun
daripada partner-partner kita yang macam tuan ke artis lah, yang approach kita. Jadi kita bagi peluang untuk dia orang bisnes dengan Reza Brand ni, dan kita mencipta produk-produk yang unik, yang mana yang tak ada bersaing di dalam pasaran. That's why macam Tuan Fadli cakap, sebab tu kita bagi offer. Saya juga ada juga recommend untuk dia orang bekerjasama dengan Reza, dan artis yang akan bekerjasama dengan kita ni, dia pun dapat juga untuk mempromosikan, kalau boleh, dekat Reza Shop ni, di samping produk jenama yang kita cipta untuk dia, dan dia dapat juga bersama-sama dengan kita untuk mempromosikan di dalam platform yang kita yang baru ni. Okay. Kita wujudkan segmen My Smart Partner. Di bawah Reza Shop ni kita ada My Smart Partner, di mana brand-brand OEM dengan Reza. So kita masukkan juga. Siapa yang berminat untuk bekerjasama, kita bagi peluang untuk jadi partner dengan kita. So kat sini Reza ada platform, Mimol pun ada platform, kita ada market, kita GV untuk kita bekerjasama untuk promote secara atas talian lah. Ya, betul. Right. So kalau ikutkan kepada saya punya presentation ni, right, saya buat cara ringkas. Mungkin ada rakan kita pun tanya cara ringkas. Right. So sebenarnya bila kita ada produk macam ni, kita ada produk Reza yang macam ni, kita ada artis yang support, dalam masa yang sama produk Reza ni senang untuk jual. Jadi kat sini untuk buat market Mimos ni untuk promote secara atas talian dia jadi mudah, dan kita ada teknik macam mana marketing power tu kita buat. So selalunya saya akan ajar dengan user ni, dia sign up, lepas dia sign up, dia beli item 100% cashback. So daripada 100% cashback ni ada pilihan-pilihan item pre-prime. So malam ni kita sharing terlanjur Reza datang, right? Kita punya founder datang, kita sharing lah. So mungkin ada item Reza, ada 2 pilihan, lepas tu boleh beli, lepas tu dia ada dapat cashback. Selepas itu dia boleh gunakan cashback dia tu, right, untuk top up untuk jadi pre-prime. Contohnya dia dah promote, brand ni dah promote, rakan dia beli, beli. Dia ada link tu dia, rakan dia dah mula start beli, dia ada cashback. Orang tak faham cashback ni kak. Orang cakap cashback ni apa? So cashback ni duit ke? Sebenarnya cashback ni memang duit, tetapi kalau anda pre-prime, anda tak boleh withdraw, anda boleh beli barang lain. So apa yang akan nampak dalam promote produk Reza ni, alright, lepas tu dapat 100% cashback ni, alright, boleh beli belah ataupun dia boleh upgrade prime, right. Kenapa cashback ni akan nampak boleh dapatkan sumber pendapatan kepada rakan-rakan kita? Okay, so bila program cashback ni kita akan dapat balik pembelian tu, value tu dalam kita punya wallet kan. Okay, so bila kita dah ada balik dalam wallet ni, so kita boleh buat pembelian yang seterusnya. Contohnya Reza Brand ada dekat cashback, Reza Brand juga ada dekat listing biasa. Jadi bila kita dah makan, kita dah rasa sedap, of course kita share link kita dengan kawan-kawan. So macam mana nak dapatkan, dah beli sekali saja cashback tu, so nak ulang macam mana? So kita boleh gunakan balik cashback yang kita dapat dalam e-wallet tu, kita boleh beli pembelian ulangan, tak ada masalah. Sebab makanan ni dia satu benda yang kita tak beli sekali lepas tu kita tak beli, kita akan beli berulang-ulang kali. Contohnya macam kalau kata bubur nasi, kalau seorang student, bubur nasi ni mungkin satu item yang sangat popular sebab dia senang, ringkas dan murah. Ataupun untuk orang-orang yang travel. So benda-benda ni sangat mudah untuk kita bawa dan kita consume. Jadi bila ada program macam ni, kita boleh promote kan, kita makan sedap, kita promote. And then kita share the link. So dekat situ yang kita kata dia menjana pendapatan dan menjana pendapatan yang berulang-ulang. Okey, menjana pendapatan yang berulang-ulang. Okey, so maksudnya tadi dia beli dekat 100% cashback, dia boleh beli dekat dalam. Right, so ada cara yang kedua saya tengok sign up user. Right? Lepas dia sign up user, lepas tu dia beli item pre-prime, Dia kumpul cashback tu, dia boleh upgrade atau untuk withdraw. So maksudnya ada tak
akak rasa golongan-golongan dia nak niaga. Betul. So banyak orang sekarang ni duit tak banyak lah, maksudnya dah habis kan 2 tahun tak ada bisnes atau 2 tahun dia tak ada kerja. Jadi dia nak start bisnes kan. Kadang-kadang ada orang dia fikir nak borong banyak-banyak. Apa yang akak nampak dekat bila barang-barang Reza ni dia ada dekat dalam Mimol untuk dia promote, dia tak perlu nak orang tu jadi kena ada modal 2,000, 15,000. Ada orang dia modal 15,000 untuk jadi master ke apa kan, saya tak tahu. Yes. Tapi apa yang akak nampak dalam Reza ni bila dekat Mimol ni? Okey. So kalau kita tengok kita boleh menjana pendapatan. Kita tak perlu simpan stok. Kita tak perlu keluar modal yang besar. Kita boleh buat dropship. Nampak tadi tulis dropship kau. Sebab kita cuma perlu share link dan kita ajak orang ramai untuk membeli dan menggunakan produk yang ada dalam Mimol. So dan kita tengok benda ni kalau dia pre-prime dia akan accumulate. So macam you cakap tadi, lama-lama dia boleh gunakan untuk upgrade prime ataupun dia boleh gunakan lagi untuk pembelian barang yang lain. Jadi sebenarnya dalam musim PKP ni kita tak nak orang cakap modal ni jadi satu masalah yang besar. Kita tak boleh nak berniaga sebab apa? Sebab tak ada modal. So sebenarnya kadang-kadang kita tak boleh berniaga ni bukan sebab modal. Sebenarnya kita tak nampak peluang. Kita tak nampak peluang. Peluang ni kalau kita nak tengok, kita akan rasa alah barang ni murah sangat nak jual. Tapi sebenarnya kalau kita jual barang yang fast moving consumer good ni, dia sebenarnya adalah satu lobok sebenarnya. Kan? Sebab orang akan makan hari-hari dan orang akan makan berkali-kali. Especially kalau produk tu adalah produk yang berkualiti. So that's why kita kata tadi, walaupun kita nampak kecil tapi sebenarnya dia boleh menjana pendapatan yang berulang-ulang. So kalau kita nak jana pendapatan sekali, walaupun kita nampak besar tapi sebenarnya yang berulang-ulang ni walaupun kecil sebenarnya dia lebih baik. So itu yang kita nampak lah daripada cashback ni dapat e-wallet and then dia boleh membeli lagi dalam pasaran Mimol yang lain produk untuk buat dropship dan menjana pendapatan. Okay. So saya tertutup tadi. Okey, maksudnya kat sini kalau kita ikutkan kepada cara 1 dan cara 2 untuk malam ni kita punya sesi untuk pre-prime. Alright. Cara 1 ni maksudnya dia beli satu item, lepas tu dapat cashback, dia boleh top up ataupun dia beli lagi item-item yang lain. Masa dia dekat stage sign up dan pre-prime, sebenarnya dia dah boleh start buat business kan? Dia dah boleh promote, betul? Ya. Yeah. Okay, dia dah boleh promote. Once dia beli saja 100% cashback ni, dia dah boleh promote dah. Dia dah boleh mula berniaga. Maksudnya tidak semestinya produk Reza saja, dia boleh bagi produk-produk yang lain juga. Yes. Betul? Yes, semua yang ada dalam listing Mimol. Okay. Tapi peluang untuk promote produk Reza ni memang fresh market lah pada saya kalau online. Ya, betul. Okay. So kita tanya Cik Munir lah. Kita ambil item kalau macam pre-prime item sekejap saya cuba untuk reverse sekejap. Pre-prime item kalau kita tengok dekat atas ni item mana item yang Cik Reza tengok kalau rakan-rakan saya lah, dia ni kaki memang dia nak buat sale. Right, kawan-kawan kita ni mula nak buat sale. Dalam item-item yang ada ni, senang jual cup macam ni atau kotak yang macam ni? Mana? Jual bubur atau jual krim cendawan yang paling senang? Okey. Produk yang kita dapat feedback lah. Produk-produk kita yang macam porridge, satu yang saya dapat feedback, kalau untuk orang yang nak diet tau, mana malam dia tak nak makan banyak, so dia nak diet, so dia gunakan produk-produk macam bubur. Sebab tu porridge kita paling antara produk yang terlaris lah, bubur. Macam cream soup juga untuk malam. Kalau untuk diet memang untuk diet dia boleh makan sebab kandungan kita kurang MSG, bila kurang MSG ni dia punya kandungan garam tu, sodium tu kurang lah. That's why kita kata dia baik untuk kita punya pencernaan.
kan. Betul orang suka makan kita punya porridge lah. Yang berbanding dengan yang macam yang lain tu, produk-produk yang lain, saya rasa yang porridge buat masa sekarang yang paling laju. Yang paling fast moving. So kalau rakan-rakan kita dengar Dan dia senang kan dalam cup. yes. So kalau rakan-rakan kita dengar ini, dia dah bagi secret apa item dia yang power. Tu sebab sekarang ni dia masukkan dua tempat, dua pilihan sebenarnya dekat dalam pre-prime untuk pecah market, untuk rebut user pre-prime ni. Right. So macam akak, macam mana kak? Akak punya rasa, daripada akak dah rasa macam-macam, akak dah pergi Reza punya kilang, akak dah rasa banyak benda. Okay, macam akak macam mana? Okay, actually kalau kita tengok Reza punya cara penyediaan ni yang sangat mudah. Kalau kita tengok cream soup tu pun walaupun dia dalam kotak, tapi kita boleh sediakan hanya bancuh dengan air panas. And then the bubur pun kita just tuang air panas saja. So macam sangat mudah lah. Sangat handy dan sangat mudah dengan packaging dan juga cara penyediaan tu. So sebenarnya macam zaman-zaman sekarang ni kita pun macam nak sesuatu yang senang kan, yang tak menyusahkan. So bila kita ada produk-produk macam ni, dia membantu kita untuk menjimatkan masa lah. Okay, macam dulu kita ada kempen, macam Reza ni dulu saya ada kempen yang mana ada rakan-rakan kita yang makan sampai bawa ke gunung. Lepas tu ada rakan yang bawa sampai ke dasar laut. Barang Reza ni. So my list untuk branding Reza ni pun saya nampak senang untuk jual. Right. Okay, ada orang tanya nasi rendang ayam ke apa tadi tu kat situ. Mungkin dulu ada Reza promote nasi rendang ayam. So mungkin ada perancangan untuk buat nasi rendang ayam juga nanti. Nasi ayam. Memang kita nasi ada rendang ayam ataupun mungkin bubur nasi rendang ayam. Bubur nasi rendang kita ada sekarang. Yang bubur nasi rendang kita ada. Oh, bubur nasi rendang ada Kita ada bubur nasi rendang. Tu pun antara menu kita yang unik lah. Yang memang tak ada brand lain yang itu tak masuk dalam 100% cashback. Itu masuk dalam normal listing. Yes, nasi bubur rendang. Yes. Okey, sekejap lagi satu saya tengah tengok tadi ni proposal ni. Barang Korea ke apa tadi saya cakap? Sekejap ada dalam normal listing Reza brand ni, Reza ada juga produce sardin Yes. dalam sos tomato. yes, antara item sardin dengan lagi satu ni saya tengok halal Korea menu. Lepas tu ada menu Korea, ada dua. klasik menu tu memang ada lah kan? Klasik menu tu adalah memang ada. Ya. Western menu ni western apa? Produk apa? Kita ada meatball, kita ada spaghetti carbonara, spaghetti bolognese, dan apa lagi ada yang buat yang popular spaghetti, meatball, dan ada juga yang chicken rice butter, chicken butter pun ada. Laksa utara pun ada, bubur nasi, bubur ayam, mi udang pun ada kan? Ya. Laksa utara saya rasa yang special sikit. Sebab kita akan buat yang dalam pack, dalam plastik pack. Ada satu pack ada 4. Laksa yang kita menggunakan ikan yang macam kita makan laksa real, menggunakan ikan yang betul, kita keringkan dan dia jadi instant. Dan laksa tu kita akan buat berbentuk yang laksa yang beras, tapi yang bentuk instant. Jadi laksa ni sebab sekarang kita nak dengan platform ni kita nak launch yang laksa pack tu, laksa utara tu. Dia bukan laksa asam ke, dia memang laksa utara betul. Oh, bagus ni. Alright. So pre-prime ni dia boleh beli barang, lepas dia beli barang dapat cashback. Lepas tu boleh beli barang lain. So saya ada nampak ada satu group ni dia buat satu family dia jadi pre-prime. So lepas tu satu family tu dapat cashback yang lain. So dapat 100% cashback, dia beli lagi barang yang lain. Mungkin boleh beli
boleh try lah menu-menu Reza ni semua. Yelah, sebab macam menu kita ni yang macam instant porridge first ni, dia punya kebaikan ni bukan kata untuk dia semua peringkat umur. Start daripada umur 2-3 tahun ke atas sampai dewasa orang boleh menggunakan produk tu. Mana dia tak terhenti pada satu golongan. Semua golongan boleh makan yang porridge ni. That's why kalau kata dengan ada cashback yang kita promote produk sini, produk porridge ni, katakan bila tak ada MCO, lepas tu student-student dapat balik ke asrama, belajar, universiti. So produk-produk ni lah yang melalui pengalaman kita yang mendapat sambutan. Paling sambutan, boleh menjual. Dia orang boleh bawa balik, boleh gunakan cash. Dia boleh dapat buat dia sangat ekonomi lah, sangat ekonomi dan sedap. Okey, maksudnya dia ekonomi, dia sedap, dia boleh dapat cashback balik, dia boleh beli lagi, dia boleh niaga. Ya, betul. Ya. Offline. Beli barang di Mimol, buat dropship, dan boleh buat dropship online dan juga boleh buat dropship offline. Ya. Okey, so saya ada tengok kat dalam ni ada rakan-rakan kita Mistore juga. Mungkin Mistore dah boleh nampak produk ni. Mistore dah boleh buat untuk preview, beli barang dekat dalam Mimol, alright, lepas tu buat preview barang-barang ni, buat orang rasa, lepas tu beli dalam online. So benda ni adalah strategi marketing. Kalau mungkin rakan-rakan kita nampak, dia adalah strategi marketing. Macam mana kita nak masuk pasaran, right, barang tu ada dekat online, lepas tu kita nak offline kan dia. Lepas tu dalam masa yang sama offline tu kita nak online kan balik. Tu mungkin akak ada pengalaman bermain dengan politeknik, macam mana akak create politeknik ni kepada seorang usahawan. Mungkin akak boleh nampak sesuatu dekat sini yang akak boleh share. Guna. Okay, kita nampak student-student sekarang ni kan, especially dalam zaman MCO ni, bila kelas terpaksa buat online and then tak boleh balik ke campus, and then at the same time zaman tu agak sukar, and then kita boleh actually ajar ataupun kita boleh dorong mereka. At the same time dalam mengisi masa ni kita ajar mereka teknik marketing yang terbaru, yang terkini. Sebab kita kena tengok dalam keadaan landscape ekonomi, landscape perniagaan yang berubah ni, kita kena adapt pada new teknologi. So kalau kita belajar dulu, kita belajar marketing, kita belajar business, adakah kita boleh apply lagi teknik-teknik yang kita belajar dulu? Sedangkan dalam zaman sekarang ni kita dah ada teknik baru dengan teknologi. Jadi kalau kita boleh buka ruang kepada student, sebenarnya ini adalah satu peluang untuk mereka pada masa yang sama membina kerjaya. Kerana ada student yang marketing, business, mereka tak nampak adakah mereka belajar kemudian mereka kena jadi seorang pekerja, ataupun mereka belajar at the same time mereka belajar peluang untuk menjadi usahawan. So kalau kita pernah buat program dengan pelajar-pelajar di politeknik kan, kita cerita tentang apakah pemasaran teknologi yang terkini. Kita nak buka minda, nak bagi tahu that walaupun dalam keadaan kita belajar, sebenarnya kita boleh praktikkan. Kita boleh praktikkan ilmu-ilmu dalam teknologi perniagaan ni sambil kita belajar. Sebab kalau kita nak tunggu kita habis belajar, teknologi itu pun dah lapuk dan kita akan dapat teknologi yang baru. Jadi kita kena beredar dengan zaman, beredar dengan teknologi. So actually kalau ada ruang untuk student, this is the best place. Okay, kenapa akak nampak? Okay, saya nak celah kat sini sebab saya nampak akak pernah pergi ke politeknik buat preview tentang teknologi untuk usahawan. Okay, kat mana akak nampak kita cerita yang kat mana nak top up tu? Maksudnya macam mana kita nak drive through kepada teknologi tu? Sebab kita tengok banyak actually marketing dia masih lagi offline, dia nak suruh ajar jumpa one to one, nak kena approach, teknik approach dia offline, tetapi dalam online teknik approach dia lain. So macam mana akak nak nampakkan dekat, macam contoh yang pengalaman akak lah, akak dah masuk politeknik, akak dah tengok semua, macam mana akak nak jadikan dia seorang usahawan yang ke arah tu kak?
Okey, dulu kita sebelum kebaikan bila MCO ni ialah kita memaksimalkan penggunaan teknologi. Dulu dah lama dah ada Zoom kan, boleh Zoom meeting tapi kita tak nampak keperluan. Tapi bila zaman MCO ni datang, sebenarnya teknologi tu dah tersedia dan kita tak maximiskan. Tapi bila sekarang ni kita maximiskan, actually dia sama juga, sama macam kita belajar dalam kelas. Kalau kita seorang yang memang nak berjaya, kita akan fokus walaupun online. Jadi penggunaan teknologi tu kita kena optimize dan maximiskan. So dia tak ada masalah kalau kata seorang kat sana, seorang kat sini, tapi we can still meet over the Zoom meeting macam FB Live kan. So kita boleh transfer the knowledge and then perniagaan sekarang pun kalau kita tengok memang online. Kita tak boleh kata tidak pada online sekarang ni sebab semua kedai pun tutup yang bukan essential. Jadi kalau kita nak buka physical at this moment, saya rasa itu adalah satu tindakan yang salah lah. Kalau nak mula perniagaan, kalau dah masa ni nak buat perniagaan yang fizikal. Sedangkan kita dah ada dah dengan RM7, dengan RM5, you dah boleh banner supermarket you dalam online. Kenapa kita nak pergi ke belakang balik? Sebab MCO ni sebenarnya memajukan teknologi. Yes. Okay, maksudnya akak nak ke depan tu dengan teknologi. So kadang-kadang macam mana akak saya just tanya macam mana akak buat student ni akak nak dekat dengan mereka. Saya nampak student nak dekat dengan mereka macam produk-produk macam ni lah, produk-produk Reza ni, sebab diorang student ada yang makan Maggi, ada yang makan makanan-makanan segera ni sampai sebulan, sampai 3 bulan dia menghadap satu benda barang makanan yang sama saja. Jadi macam mana akan nak tarik user pengguna macam ni dalam masa yang sama dia orang boleh jadi seorang usahawan tak? Kita tak perlu cakap tidak sebab apa zaman teknologi sekarang. Ya, betul. Sebab that's why sekarang ni pendedahan pada student-student ni amat penting. Kita tak boleh bagi mereka duduk dan kata okey kita kena dapat ilmu dekat kelas baru kita nak apply lepas kita habis belajar ataupun praktikal. Kita rasa Cik Munir pun ada sangat pengalaman sebab Cik Munir pun ada letak vending machine untuk produk-produk Reza di banyak tempat di college, di universiti dan kita tahu kan banyak feedback yang bagus kalau kita tengok pattern pembelian mereka tu. Pada produk-produk yang Reza brand. Mungkin Cik Munir boleh komen sikit tentang vending machine dekat universiti tu. Okey, betul. Okey, kita ada juga di Reza brand, kita ada satu lagi segmen di mana kita bisnes kita punya produk Reza kita inovasikan di vending machine. Di mana vending machine kita ni kita telah letakkan di, kita bekerjasama dengan UiTM Puncak Alam tu, tapi disebabkan MCO ada juga terjejas lah dari segi jualan semua. Masa peringkat awal sebelum MCO memang di universiti ni dia punya trend produk tu dia berlain sikit. Lain apa yang kita sangka. Macam kita peringkat awal kita letak semua jenis produk macam meal ready to eat, Mr. Noodle boleh diterima lah. Macam porridge, mie segera yang tu sebab mungkin harga dia murah. Dan MRE walaupun harga dia kita ada juga macam nasi lemak, rendang, nasi biryani, nasi tomato, tapi yang menjadi pilihan saya rasa dekat student ni produk-produk yang macam Korean dengan western. Yang tu dia di kebanyakan universiti dan tempat student dia akan lebih kepada produk-produk yang ikut trend lifestyle lah. Dia tak makan kurang lah. Trending dia. Produk-produk yang Korean dengan western. That's why di tempat-tempat vending kita di tempat yang lain macam di mall ataupun di kondo-kondo, produk yang macam biasa tu dia akan jalan mana dia ada segmen-segmen khas dia. Universiti dia punya penerimaan dia produk macam ni, di kawasan kondo penerimaan dia produk dia yang lain. Betul. Okey. So saya sharing sikit lah macam Kak Halimah dah sharing berkaitan dengan universiti, Cik Munir dah sharing pasal vending machine. So sebenarnya brand Cik Munir ni kita boleh masukkan lagi satu tempat segmen dalam AB Marketplace. Sebab segmen makan ni macam produk Cik Munir ni, dia dah berada dalam market, dia dah ada trending. Cik Munir sendiri dah tahu dah mana segmen-segmen dia.
Segmen A, segmen B, segmen C. Saya panggil segmen A, segmen B, segmen C lah. Alright. So mungkin yang akan ada dekat dalam ni dia nak faham macam mana dia nak marketkan produk ni. Alright. Ni kita punya sharing. So salah satu yang terbaik adalah menggunakan FB Marketplace. So FB Marketplace ni tak ramai orang masukkan produk brand Reza ni lagi. So dan sekarang anda berpeluang untuk buat pre-prime, untuk membina pasaran, membina peluang opportunity yang mana orang kata dapat cashback tu. Nampak macam sikit cashback ni, sen-sen mungkin kan, sebab anda bukan promote. Alright, tetapi bila anda dah mula nampak volume, bila anda dah nampak orang repeat membeli, ini adalah yang saya cakap saya suka untuk buat Mimos ni. Sebab yang pertama, hari ni sebagai contoh, saya hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat, saya kena bantu orang tua saya untuk buat dialisis. So masa saya 3 hari ni kadang-kadang ada 4 jam saya dah hilang. Tapi bila kita ada teknologi, bila kita ada FB Marketplace, yang mana FB Marketplace ni tengah open. Okey, kalau saya share situasi saya dalam hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat. Kalau saya hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat saya nak ambil order, saya nak buat delivery, saya nak buat packaging, saya rasa hidup saya tak tentram. Alright? Untuk hidup saya tak tentram dengan FB Marketplace pun saya rasa dah boleh tak tentram dah, kerana PM pun dah mula gila-gila masuk. Tapi sekurang-kurangnya saya dapat data, saya dapat user, saya hantar link, tak nak tak apa, saya bagi lagi orang lain. Tak nak tak apa, saya bagi lagi orang lain. Tapi bila brand Reza ni, dia dah ada segmen-segmen tadi tu. Dia cakap segmen A, segmen B, segmen C. Cik Reza dah bagi tahu dah kat situ tadi. Jadi kita dah tahu dah nak masuk grup mana. Nak masuk grup universiti, nak masuk grup penduduk, nak grup universiti ni tak semestinya by age. Area universiti, contohnya UiTM Shah Alam, UiTM dekat Pahang, alright, universiti lain, alright, dekat Subang pun ada universiti. Apa tak silap saya, ada satu universiti kat situ lah, tepi highway saya tengok. Right? Maksudnya segmen-segmen ni kita boleh bermain dengan FB Marketplace mengikut segmen-segmen. Jadi Cik Reza tadi dah cakap barang ni laku kat mana, barang ni laku kat mana, barang ni laku kat mana. Jadi pre-prime untuk 1,000 user ni menggunakan FB Marketplace maksimum ni perkara yang saya rasa benda ni penting lah. Sebab apa? Sebab orang tak buat lagi. Orang tak membina trend tu lagi. Kita yang membina trend tu. Jadi buka pasaran FB Marketplace. Bila produk tu dah masuk, anda kena cepat-cepat buka pasaran ini, supaya pasaran brand Reza ini bergerak. Dalam masa yang sama, anda ada life freedom. Life freedom yang saya cakapkan, ramai orang salah anggap life freedom ni maksudnya kita kena buat dropship ke, kita kena buat jual barang ke. Sebenarnya life freedom yang paling baik adalah kita bridging. Dipanggil sebagai kita adalah orang tengah yang memperkenalkan Mimol. Dalam masa yang sama kita ada link. Link tu kita ada pre-prime, kita ada link, kita boleh dapat cashback dengan kita mempromosikan produk. Contoh produk malam ni yang kita sharing adalah produk Reza. Right, koleksi produk Reza tu you boleh sharing, orang membeli dan user tu start menggunakan. Bila dia guna daripada link tu, dia guna, dia beli secara tidak langsung kita akan dapat cashback. Dekat sini orang tak faham pre-prime ni macam mana nak niaga, macam mana nak minimizekan waktu, macam mana yang Kak Halimah cakap tadi, hulu kilir, dia nak buat niaga offline ke, nak buat niaga online, nanti bila teknologi dah terkebelakang baru dia nak start. Kenapa saya cakap FB Marketplace sekarang? Kerana dalam masa PKP, FB telah membuka ruang seluas-luasnya terhadap marketplace. Dia buka ruang. Dia buka ruang. So kita boleh share group. Tapi saya sarankan share group, tengoklah group tu. Janganlah group kereta anda bagi group makan. Anda kena tengoklah. Tu
orang mengandung, anda bagilah bubur. Anda janganlah bagi grup orang mengandung, anda baginya western. Right? Kena segmen-segmen tu. Jadi itu adalah teknik. Kenapa saya cakap FB Marketplace? Kerana Facebook tengah buka. Dalam masa tahun, 2 tahun ni dia sedang kaji macam mana dia nak menggerakkan FB Marketplace. Contoh ada orang dia pergi kepada FB Ad. Right? FB Marketplace sekarang pun ada ads. Tapi FB detailskan kepada segmen dia. Dan FB Marketplace. Sebab dia nak FB Marketplace ni menjadi trend. Dulu FB Ad menjadi trend. Sekarang FB Marketplace menjadi trend. Dan trend sekarang adalah produk-produk keperluan. Produk-produk makan, produk-produk gigi, produk-produk yang sabun. Itu adalah produk-produk ni dah ada dalam email sebenarnya. Anda boleh tengok kat dalam email. Jadi menggunakan, maksudnya anda nak masuk pasaran, nak masuk market, anda menggunakan FB Marketplace yang telah diberi. Right? PM banyak masuk tapi saya tak boleh convert sen. Dia adalah data. FB Marketplace bagi kita, dia pula bridging kita kepada customer. Kita ambil customer ni, kita bridging dia kepada Mimol. Bridging Mimol ni ada produk Reza, ada produk-produk yang lain. Dia beli je apa-apa barang, daripada sini kita ada life freedom. Perkara paling penting adalah membina life freedom. Sampai bila kita nak ambil order saja. Sebagai contoh, bila anda sampai zaman yang mana anda kena ada tanggungjawab untuk bantu orang tua anda sakit, alright, sampai sini anda akan stuck dalam fikiran anda. Anda akan cakap macam mana ni, aku ada kerja, aku ada kereta, aku ada contohnya ada rumah nak kena bayar, anak bini nak kena settle, contoh alright, jadi kat sini, alright, jadi katalah anda yang berusia lingkungan 38 sampai 40 something ataupun 40 lebih, anda ada orang tua yang anda kena jaga. Ini adalah modul bisnes yang paling berkesan dalam keadaan sekarang. Alright, boleh jual produk makan, boleh jual produk keperluan, boleh jual produk-produk trending. Produk-produk trending ni kita dah bagi dah input-input macam tudung saji, macam rice cooker punya tempat simpan, lepas tu yang kecil-kecil yang gantung-gantung apa semua tu. Anda nampak biasa-biasa, tetapi kita ada ramai rakan yang mencetak ataupun menjana pendapatan daripada dropship dengan jual item tersebut. Tapi saya ada satu sifat yang mana saya nak lebih ramai pengguna. Kerana saya mencari peluang dalam memperkenalkan Mimol ini dalam consumer reward. Dia ada consumer reward. Jadi saya ada tekanan, alright, nak kena setiap hari Isnin, hari Rabu, hari Jumaat saya kena ada luangkan masa. Jadi kat sini, alright, masa yang ada ni kalau kita pandai gunakan terhadap teknologi yang macam Kak Halimah cerita, lepas tu Cik Bunia cerita produk dia macam mana segmen, anda boleh menggunakan 1000 pre-prime untuk anda bina pasaran dengan produk yang macam ni saja. Sebab daripada pre-prime dia guna, dia beli, dia guna, dia beli, dia guna, dia beli, anda menjana pendapatan daripada cashback, consumer reward. Jadi membina pasaran ni kena ada segmen-segmen ni. Malam ni kita cerita segmen yang berkaitan dengan produk Reza, right? Banyak tips-tips telah kita dapat malam ni, right? So Puan Halimah ada sikit nak sharing lagi? Okay, yang lagi satu kita nak share ialah even Reza brand sendiri akan buka Mi Store. Okay, akan buka Mi Store supaya kita nak tengok macam mana sistem pengedaran drop off point ni dan untuk menggalakkan lebih ramai lagi membuka Mi Store. So ini satu peluang sebenarnya, satu peluang yang kita mungkin belum nampak tapi dia adalah peluang yang terbaik. Pada sesiapa yang dah ada perancangan tu, jangan tangguh lagi, kena segera kerana even Reza brand sendiri pun dah nampak dah kepentingan Mi Store ni bagaimana dia nak control on the delivery system and also nak pull the traffic untuk datang daripada kawasan locality
di mana Mr. Reza ni akan beroperasi. Alright. So saya tertarik yang Kak cakap tadi untuk macam gula, kita ada gula, ada semut. Semut tu pergi dekat gula. Maksudnya saya selalu bagi perumpamaan macam ni. Mister ni. Okey. Mister yang Kak cakap tadi, Reza nak buka satu tempat, dalam masa yang sama Reza juga buka Mister, betul? Ya. Yeah. Alright, untuk buat delivery. Alright, so daripada pengalaman Akak, alright, kenapa benda ni penting Kak? Kalau Akak tengok, kenapa penting? Kenapa penting Mister tu? Okay, so Mister tu sebenarnya penting kerana pertamanya dia adalah locality distribution. Jadi bila locality distribution ni, you boleh pull the crowd, you boleh pull the traffic untuk masuk ke dalam Mister. So you ada pembelian online, at the same time you juga akan ada pembelian offline. So di sini where yang kita nampak dropshipping tu, kita akan beli produk, kita simpan stok. So simpan stok tu kita boleh buat untuk offline market. So online market tadi kita delivery dekat Mister, tapi kita beli stok yang mungkin dekat kawasan tu macam Cik Mini kata, kawasan ni mungkin bubur yang laku, kawasan ni mungkin Korean yang laku. Jadi kita dah nampak trending. So kita tahu apa stok yang kita nak kena simpan. Jadi kita akan pull the crowd, pull the traffic sebenarnya. Alright, so salah satu teknik pull the traffic lah. Right, okay, kalau saya boleh jawab, betul apa yang Akak Halimah cakap, pull the traffic. Banyak orang dia tak faham. Kenapa saya nak kena guna Mister, saya nak post je. Right, so sebenarnya kat Malaysia ni, berapa banyak pun company delivery masuk, dia tetap akan ada masalah. Kerana pembelian atas talian tu dah luar biasa. Jadi salah satu lagi yang bagus adalah barang ni dia hantar kepada Mister buat delivery ataupun drop off, orang datang ambil. Right, macam tips ni, bila anda buat dropship, bila anda jadi user, bila anda dah buat dropship, anda jadi user, anda akan nampak market. Bila anda nampak market, mungkin rakan-rakan kita daripada user, alright, ataupun daripada Prime, dia nampak, oh, aku nak buka Mister. Macam mana cara nak buka Mister? Rasanya senang, pergi dekat dalam sistem, tekan je Mister, isi je borang. Lepas isi borang, submit, tunggu HQ akan call anda. Itu saja untuk Mister. Yang kedua, Mister ni kalau boleh, katalah anda ni duduk di kawasan-kawasan komuniti yang memang ada pembelian atas talian. Itu memang terbaik. Kondo-kondo, ini pun salah satu contoh. Macam banyak kondo, lepas tu bawah tu macam ada kedai shop lot. Boleh buat drop off kat situ. Atau sewa ke atau macam mana ke, anda bincang untuk anda buat. Dalam masa sama, Mister offline, scan bar. Ada satu grup Chinese, dia borong tisu dalam Mimol. Dia cakap, you nak tisu ni percuma, alright, you scan. Scan tu bermaksud, scan tu ada daftar akaun user tu. Itu salah satu contoh kelebihan juga dekat Mister. Salah satu kelebihan dekat Mister. Right, so itu adalah antara kebaikan nak buat dropship, nak jadi pre-prime, nak jadi Mister. Tapi Mister membantu kepada orang macam saya. Orang macam saya adalah saya nak buat referral, lepas tu saya tak ada masa, saya tak ada buat delivery, saya tak pandai buat drop off ke, saya tak buat. Saya memperkenalkan, saya bridge, saya just kenalkan orang dalam Mimol, lepas itu dia beli, saya dapatlah sikit menjana pendapatan secara atas talian. Dalam masa yang sama, saya ada masa yang saya kena allocatekan. Ni bila sampai level ni, kita kena fikir macam mana kita nak menjana pendapatan yang luar daripada apa yang kita biasa buat. So kalau kita tak buat, lagi-lagi PKP, alright? Kalau PKP sekarang start, kalau saya sekarang ni, saya dalam seminggu dua ni saya fikir satu niche market. Yang mana niche market ni orang yang pergi sakit, pergi hospital right. Jadi kadang-kadang saya tengok ada orang tua yang dia tunggu je. Saya pun kadang-kadang saya sedih tengok, tapi keadaan tu memaksa sebab anak dia sedang bekerja. Right? So anak dia mungkin balik kerja baru boleh selesaikan masalah tu. Bukan kita cakap anak dia tinggalkan, ni faktor. Benda ni kalau kita boleh faham, kalau mungkin ada rakan-rakan tu suri rumah adalah terbaik untuk buat dropship
ataupun buat user dulu. Buat pre-prime pun tak apa. Jual lah barang yang ada. Alright. Jadilah pre-prime, yang paling senang belilah bubur ni. Mungkin ada kita punya suri rumah, suami dia tak suka isteri dia buat online ni. Saya dapat banyak daripada saya buat online ni. Antara yang suri rumah ni kekangan nak buat bisnes online adalah suami tak bagi keluar pergi pejabat pos. Ini saya dapat banyak gila. Banyak. Kira dia simpan bini dia dalam rumah, kunci, pintu semua tak bagi. Orang tak boleh tengok apa semua. Tapi isteri dia ni memang nak cari peluang. Menggunakan peluang daripada yang ada ni, konsep yang ada ni, drop off, alright, delivery, lepas tu dropship, lepas tu boleh jadi pre-prime, lepas tu nak jadi prime, terpulang. Nak jadi pre-prime dengan beli barang keperluan rumah. Ini pun adalah terbaik sekarang. So kita dah improve marketing daripada A, B, C, kita mempercantikkan lagi. Suri rumah ni mungkin dia takut suami dia marah ke apa ke kan, nak keluar rumah. Okey, tak apa, duduk kat rumah, belajar copywriting, belajar cari FB marketplace, buat dropship, jual barang-barang yang macam ni. Jual barang Reza, jual barang macam ni. Lepas tu anda beli, anda gunakan barang itu. Bukan anda tak guna barang tu. Anda jadi pre-prime, anda guna barang tu. Boleh bagi bubur kepada anak, boleh bagi kepada suami, boleh makan sendiri. Jadi ni satu bentuk perniagaan atas talian yang saya nampak dia dah perhalusi, dia dah mantapkan, ada pre-prime yang boleh bantu user. Right, so ni yang saya nampak lah untuk buat, nak jadi dropship, nak jadi user, nak jadi prime, nak jadi pre-prime. Right, so terpulang. Right, so untuk Cik Munir, ada apa-apa Cik Munir rasa macam daripada apa yang saya cakap, macam Kak Halimah cakap, dan Cik Munir rasa produk Cik Munir nampak segmen suri rumah ke macam mana? Okey. Okey. Sebab tu saya rasa peluang yang kita bekerjasama dengan Mi Mall ni, saya rasa jaranglah kita biasa bagi peluang untuk orang bisnes dengan offer semua jenis produk kita. Sebab selalunya orang yang nak jadi ejen pengedar, dia pilih satu atau dua produk, dia call kita, dia datang ambil. So dengan ada platform Mi Store, Mi Mall macam ni, kita galakkan orang ramai yang berminat mereka dia dapat produk Reza. Kalau tidak memang susah. Ada setengah ada beritahu kadang-kadang produk kita susah dapat di hypermarket, kurang stok, tak ada stok. Jadi sebab tu saya bila dapat offer macam ni, saya rasa ni adalah peluang adalah. Satu, kita nak bagi lebih ramai berpeluang untuk menjana pendapatan melalui program macam cashback ni yang kita akan promote. Dan saya rasa peluang ni jarang kita tak pernah bekerjasama lagi dengan mana-mana platform marketplace yang macam mall ni. Mana kita akan offer mana macam kita kata tadi, mana siapa yang berminat untuk nak buka Mi Store, mana-mana jual produk Reza. Saya rasa dia orang banyakkan pengguna memang nak cari produk kita tapi susah nak dapat. Saya rasa bila dengan adanya peluang macam ni, kita war-warkan, makna rakyat Malaysia mudah akan dapat. Sebenarnya kekurangan kita ni, macam produk kita mempunyai kekuatan dari segi cita rasa, kualiti, untuk kesihatan, memang dah terbaik. Cuma mungkin kita nak sampaikan maklumat apa yang produk Reza, kebaikan produk Reza tu agak terhad, limited. Dengan adanya platform macam ni, makna kita boleh perbanyakkan, bagi peluang lagi untuk orang macam penonton dalam keadaan kita yang sukar sekarang ni. Orang yang tak ada modal nak berniaga pun memang susah. Saya rasa untuk nak dapat bantuan kredit mikro pun memang susah nak dapat, walaupun nampak mudah. Saya rasa tak semudah yang dapat. Saya rasa peluang yang kita bagi ni, saya rasa modal yang berapa ringgit saja pun tak berniaga. Saya rasa memang tak RM7. Dengan RM7 you dah boleh jadi berniaga. You boleh beli Pengedar produk Reza. RM7 dia mengedar, dia dah boleh berniaga. Lepas tu dia dapat balik duit cashback tu yang perkara yang paling penting. Yang Reza tahu dia bagi dalam 100% cashback. Bukan dia tak dapat duit.
yang saya rasa uniknya sikit, yang saya rasa tertarik lah. Saya rasa sebab tu saya pun amat berminat untuk kita nak bekerjasama lah dengan Mimol. Sebenarnya kita dah satu produk Reza dan pengguna dapat akses atau dapat produk kita dengan lebih mudah lah. Alright. So mungkin rakan-rakan kita dapatkan link daripada rakan-rakan kita yang melakukan pemasaran. Sebenarnya siapa-siapa boleh promote, tapi dia nak kena ada invitation code, dapatkan invitation code tu. Alright, so nanti boleh refer rakan-rakan yang memperkenalkan. Tolong refer rakan-rakan yang memperkenalkan anda yang mungkin tengok video ni ke kan. Jadi refer dengan dia. Jadi kita ambil keberkatan tu dalam keadaan kita susah hari ni. Alright, kita nak niaga sama-sama. Jadi alright, rakan kita sharing dapat info ni, refer dengan rakan anda. Mana link invitation code kau? Jadi aku nak masukkan link invitation code kau. Jadi kita bangun balik. Mungkin rakan-rakan kita tak cakap semua senang sekarang. Semua susah. Tapi ada satu berita yang baik. Alright, satu berita yang baik untuk rakan-rakan di Malaysia. Berita yang baiknya adalah anda membeli produk, contoh produk Reza, dapat cashback balik RM7, anda jadi pre-prime. Link yang anda dapat tu anda boleh mempromosikan di Malaysia sampai ke Indonesia. Cuma rakan-rakan Indonesia, rakan-rakan Indonesia sekarang ni pre-prime buka hanya untuk orang Malaysia. Alright, kalau rakan yang dengar hari ni rakan Indonesia, kita ada rakan Indonesia yang dengar hari ni, dia kena nak dapatkan link, dia kena jadi prime dulu. Nanti kita bina pasaran sana, alright, tak mustahil produk Reza pun boleh berada di sana. Ni yang unik niaga ni. Alright, so Cik Munir buka peluang dekat kita pun pasarkan, kita pun kembangkan bisnes ni, kita mencari pre-prime, kita mencari prime, kita mencari user. Dalam masa yang sama, bila rakan-rakan di Malaysia ni boleh mempromosi di Indonesia. Di Indonesia, dan di Indonesia nanti rakan-rakan boleh buka pasaran. Dalam masa yang sama, bila dah ada pengguna, kita boleh ambil produk Reza ni, kembangkan ke Indonesia. Ini salah satu beauty-nya offer daripada HQ lah, contoh, sebab dia yang saya tahu Malaysia, Indonesia, rantau Asia, right, dia nak ada pasarkan barang-barang silih berganti. Dan mungkin kalau saya dengar Encik Reza, Encik Munir ada partner juga di Indonesia dengan untuk buka kilang nanti, mungkin boleh create produk untuk pasaran sana dengan image sana mungkin kan? Ya, insyaAllah. Sepatutnya kita dah mula program dengan rakan kita di Indonesia. Disebabkan masalah COVID-19 ni, makna kita hold dululah semua program sehingga sampai satu tarikh yang bersesuaian, kita akan masuk balik ke pasaran Indonesia. Okey, untuk rakan-rakan, tengok daripada pihak kilang dia hold sekejap. Alright, tetapi daripada kita, kalau kita marketing, kita jadi RM7 yang kita modalkan tu, kita dapat barang, kita dah boleh start anytime sebab pasaran Indonesia dibuka dengan produk Indonesia. Pasaran Malaysia dibuka dengan produk Malaysia. Tak ada orang pernah fikir benda ni. Dengan menjual barang, alright, selepas tu kita boleh membina perniagaan kita sampai ke Indonesia. Alright, mungkin kilang dia nak kena tunggu dulu, dia nak hold dulu, tapi kita dah boleh start. Jadi RM7 ini dengan membeli item, mungkin contohnya pre-prime item yang lain, atau kalau nak beli nanti dah masuk produk Reza, right, dah boleh beli dan dah boleh guna. Right, so semua, sebenarnya saya suka promote produk-produk macam ni sebab apa? Semua golongan boleh beli. Saya promote satu brand, semua golongan boleh beli, daripada budak sekolah, daripada remaja, daripada orang yang dah ada family, daripada orang tua. Dia senang nak jual. Jadi malam ni saya buat sesi sharing ni untuk anda nak jadi dropship dan nak jadi user. Alright, ini adalah peluang untuk orang Malaysia. Memang peluang dia dibuka memang cantik. Boleh jadi pre-prime. Orang Indonesia belum lagi, tapi orang Indonesia boleh juga. Orang Indonesia pun boleh refer orang Malaysia boleh refer orang Indonesia. Uniknya ni,
Jangan tunggu 200 juta rakan Indonesia kita faham apa itu mimol, apa itu cashback, apa itu pre-prime, apa itu prime, baru kita rasa nak buat. Jadi kita boleh duduk kat rumah, kita boleh sharing, kita boleh jadi seorang pengguna dulu mungkin. Anda boleh jadi pre-prime dulu. Alright, atau anda boleh sharing. Anda tidak ada istilah, alright, orang kata anda rugi. Tak ada istilah rugi. Kita ambil contoh, saya ada ambil contoh, ini kalau nak jadi pre-prime, saya ambil satu contoh dekat mana contoh saya ambil contoh sekejap. Okey, saya turun ke belakang sikit. Saya ambil contoh bagi orang faham. Okey, soalan lazim. Selalunya saya dapat soalan-soalan lazim ni lah. Right? Bagaimana pre-prime dapat membantu berjimat dengan dengan membuat pembelian sendiri ataupun kongsi pembelian orang lain, anda akan dapat cashback. Ni paling penting. Anda duduk kat Malaysia tapi anda boleh promote bisnes ni sampai ke Indonesia. Reza boleh ambil barang dia pergi bawa ke market Indonesia pun boleh. Kalau permintaan produk Reza ni meletup-letup dekat 100% cashback, bisnes ni boleh going on untuk sampai ke Indonesia. This modul, this opportunity. Alright. So dikeluarkan daripada akaun mata, membeli belah akaun jimat. Pre-prime ni dia bolehkah pre-prime membuat pengeluaran tunai cashback? Hanya boleh ditolak harga membeli belah, tidak dapat boleh buat pengeluaran. Pre-prime tidak boleh dapat pengeluaran, tapi dia boleh kumpul, dia boleh upgrade pula kepada prime. Alright, bagaimana cara kira wang tunai pre-prime membeli belah di Mimol? Pre-prime akan dapat 70% cashback, alright, daripada pembelian, dan prime terdekat akan dapat 30% cashback. Alright, prime. Jangan tunggu orang Indonesia promosi kepada kita, nanti kita akan jadi pre-prime, lepas tu orang Indonesia, right, menjadi pendapatan daripada sales kita. Hari ini orang Malaysia perlu rasa bertuah kerana boleh bermula dengan serendah RM7 sahaja mungkin beli barang Reza. Nampakkan dia asas business dan guna. Dapat cashback 100%, boleh beli lagi barang lain. Test. Maksudnya dah beli barang ni, test barang yang kedua. Apa lagi barang yang kedua yang kita boleh selling dia? Kita boleh buat dropship dia, kita test, kita boleh buat review. Tadi saya dah tunjukkan ada user saya, Abang Khairuddin, buat review style kepada anak-anak dia, dan dia buat secara atas talian. Okey, soalan lazim lagi, sekiranya saya pre-prime dan kongsikan untuk mendapat rujukan, berjayakah saya boleh mendapat RM25? Okey, tengok Anda pre-prime, anda melakukan promosi, anda tidak ada modal tapi anda membeli produk 100% cashback, contoh produk Reza, beli sup ayam tu, alright, bubur ayam, alright, dengan krim ayam, alright. Lepas itu anda promosi. Ada rakan tu nampak peluang, dia terus pergi kepada prime, dia nampak peluang, this is a business, aku nak create business, duduk kat rumah. Aku tadi macam contoh macam saya tadi, ada hari-hari dia memang aku kena bawa orang tua-tua ni, orang tua aku ke hospital, memang masa tu kena ada. Jadi aku boleh tukar tak gaya hidup, tukar tak cara aku bisnes. Alright, ini salah satu contoh. Alright, boleh dapat tak sekiranya anda bergabung sebagai prime, contohnya dia jadi prime dulu, lepas tu dalam masa 7 hari, alright, anda boleh dapat cashback ganjaran RM25 ini daripada prime tu dalam masa 7 hari. Maksudnya Mimol nak bagi anda niaga dulu. Anda berniaga dengan RM7, anda melakukan promosi, lepas tu ada orang beli ke apa ke, anda tak perlu takut. Duit anda tak hilang, tak ada orang macam rasa macam, saya dah promote tak dapat apa-apa. Tak ada. Ni bisnes, dia bagi anda 7 hari untuk anda fikir, aku nak start bisnes ataupun tak. Aku nak boleh yang buat pengeluaran ataupun tidak. Itu terpulang kepada anda. Right, bagaimana saya menjimat lebih banyak mengambil bahagian untuk ganjaran pengguna sebagai pre-prime? Dapatkan pre-prime, nikmati penghantaran percuma. Maksudnya hanya ada di prime penghantaran percuma. Anda beli RM49 ke atas. Ini beza pre-prime dia. Beli RM49.90 ke atas, anda akan dapat voucher. Setiap bulan ada 2 voucher. Alright, untuk anda membeli. Contoh bila anda setiap bulan pun anda memang membeli. Bila barang dalam Mimos ni mula banyak barang-barang yang ada keperluan, anda akan memborongnya di dalam online, dapat free delivery. Hantar kepada Mi Store. Drop off yang terdekat.
anda memang ada voucher, anda gunakan voucher tersebut, alright. Pulangan tunai lebih banyak tawaran percuma. Hanya dalam akaun Prime ada tawaran percuma. Alright, barang mungkin 50% off ataupun hadiah. Alright. Ini boleh. So orang tanya dengan saya, orang Malaysia SP orang Malaysia tanya dengan saya, berapa lama kempen berlangsung? Pada masa ni kami akan mengatakan bahawa ini adalah kempen jangka masa panjang dan akan memberitahu anda lebih lanjut bila kemas kini. Ini perkara yang paling penting saya kena fahamkan dekat anda. Alright, kenapa? Kerana ada orang tanya dengan saya, alright, kempen ini bertahan sampai bila? So far, kempen ini berlangsung daripada sekarang dan seterusnya. Kenapa? Kerana banyak feedback yang kita akan dapat, alright, user tu saya berminat tetapi saya nak bermula dengan modal yang rendah. Ini paling rendah, modal yang paling rendah, dan 100% cashback ni offer dapat cashback balik. Ibarat anda berniaga dengan modal kosong. Ini perkara yang tak ramai orang nampak. Inilah dia soalan-soalan lazim apa semua yang kita dapat daripada yang kita punya sharing hari ni. Alright, saya cerita tadi macam mana nak niaga Prime ni. Alright, kita promosi ni kita cerita. Kalau yang nombor 3 ni user sign up terus pergi kepada Prime. Lepas tu anda akan ambil offer 100% cashback. Anda tak layak sebab anda jadi pre-Prime. Sebab tu kita sarankan user ni pergi kepada 100% cashback. Rugi, ambil lah cashback 100% tu. Lepas tu anda nak upgrade Prime ke terpulang. Tapi ada rakan macam Indonesia tak boleh. Rakan Indonesia dia terus kepada Prime. Alright, lepas tu boleh niaga, boleh buat withdrawal. Boleh jual dan beli. Alright, lepas tu yang ni kita cerita tadi, alright, kita dah cerita tadi ni, alright, waktu PKP. Inilah dia saya menjana pendapatan secara atas talian waktu PKP. Saya fokuskan kepada siapa? Saya suka pasaran baru. Saya cari user saja. Mungkin kawan baik kita tak support, mungkin dia pun ada masalah dia pun mungkin ada kekangan dia, tapi ada user yang mencari barang keperluan. Yang tak ada. Contohnya barang Reza ni, barang-barang ni tak ada kat pasar raya sangat. Contoh penalaman Sabah apa semua, Sarawak ke apa ke, dekat ujung Johor ke, right, ujung Perlis ke, susah nak dapat barang ni. Right, boleh buat niaga macam saya atas talian tadi. Tapi anda boleh menggunakan status WhatsApp, Facebook post, FB Marketplace, Instagram, TikTok buat review. Ni tak ada masalah. Alright, boleh buat. Alright, saya suka niaga yang atas lah. Saya cari user yang nak. Alright, lepas tu cari pasaran baru yang melalui niche marketing. Nampak tak gambar kucing ni? Kucing ni dia lapar. Dia lapar, kita jual. Lepas dia lapar tu, kita jual yang mencari dan lapar dengan harga terendah. Satu perkara yang saya nak sharing hari ni, yang saya tengok produk Reza ni menarik sebab packaging dia pun lawa. Rasa nak test je makan barang ni. Saya tengok dia punya katalog, saya cakap, oi, tak tahan ni, rasa nak test ni. Kita kena faham dekat Malaysia syurga makan. Jadi orang lapar dengan packaging yang cantik, tak mustahil barang ni boleh jual. Alright, tunjukkan bukti sales anda. Maksudnya orang anda membeli, orang jualan anda nampak tak kat situ. Ini perniagaan atas talian. Kita boleh monitor kita punya jualan secara atas talian. Kita tak kenal pun siapa orang yang beli. Ini yang best. Bila orang dah pandai membeli. Ini yang bagus. Alright. Boleh main status WhatsApp, Facebook post, story, TikTok. Okey, yang ni saya nak bagi share, kita Kak Halimah sharing sikit. Dulu Kak Halimah dia buat video. Dia selalu buat video. Tiba-tiba view dia tiba-tiba sampai 4,000. Betul tak Kak Halimah? Macam mana Kak Halimah boleh sampai 4,000 subscribe Kak Halimah dalam Facebook? Sebab TikTok, Facebook, IG story apa semua ni dia perlukan subscriber. Macam mana Kak Halimah menggunakan kesempatan ni? Kak Halimah boleh sharing. Kita panggil Kak Halimah untuk sharing benda ni. Sebab daripada pengalaman saya tengok Kak Halimah dapat 4,000 user dengan video saja buat review.
Okay, actually sebenarnya kalau yang paling senang kita nak touch emosi ni memang dengan video lah. Sebab kita nampak ekspresi muka kita dan kalau kita cerita, especially bila kita review produk kan, kita punya air muka tu kita tak boleh tipu. And then kita akan touch dengan kita punya language, dengan kita punya body language, intonation. So kita akan sampai pada kita punya audience. Jadi bila kita buat video ni walaupun pendek tapi frekuensi yang kerap lah. So dia akan sampai. So that's why bila kalau kata nak, daripada kita nak buat copywriting dengan video, macam saya lebih prefer video lah. Sebab dia lebih mudah, lebih senang dan kita boleh expresskan lebih pada kita punya audience. So memang masa tu kita buat video memang ramailah yang bagi feedback sebab video tu mudah difahami. Kita tak perlulah nak edit so much. Sebenarnya video yang lebih natural je sebab kita nak review tu, kita nak review as a person. Bukan kita nak review tu sebab kita kena bayar ke ataupun kita kena bagi fakta yang lebih ke, tak. Kita jadi diri kita. So kita buat video tu video yang sangat natural dan kita review tu dengan sincerity kita sendiri. Alright. So okay, masa Kak Halimah buat dulu yang dapat 4,000 tu, saya perhati Kak Halimah bukan buat live. Kak Halimah buat video ataupun Kak Halimah buat live sekali. Cuba Kak Halimah sharing. Saya tengok video mana yang Kak Halimah rasa. Sebab video ni saya tahu memang padu. Saya rasa kalau saya lebih suka video sebab macam video ni bukanlah kata kalau live tu kita memang sesi berdepan dengan audience, tapi kadang-kadang pada saya selesa untuk buat video. Untuk live ni tak sangat lah, tapi lebih pada video. Okay, video satu Kak Halimah boleh potong-potong edit, betul tak? Ya, kalau kata kita nak sambung-sambung kan, kadang-kadang contohlah kita nak tunjukkan satu proses. So kalau proses tu panjang, takkan kita nak buat live. So bila kita buat video, kita boleh shorten lah masa tu. Okay. Itu saja. Dan kadang-kadang kita nak buat. Okay, macam mana Kak Halimah boleh tangkap orang ni? Macam mana, apa yang menyebabkan Kak Halimah ni tiba-tiba dapat view sampai 4,000 ni? Macam mana? Kak Halimah buat video macam mana? Kak Halimah buat story, Kak Halimah cakap tadi cut tu macam mana? Apa yang tips yang Kak Halimah boleh bagi berkenaan dengan mempromosi produk ni? Mungkin contoh. Okey, kadang-kadang kita buat review produk lah. Macam dulu I selalu buat review produk makan kan. Jadi bila kita buat tu, kita akan kita kena understand audience nak tengok apa okey, audience nak tahu benda ni nak makan ni apa rasa dia, macam mana cara nak sediakan. And then macam mana packaging tu dan benda-benda yang sebenarnya kita kena faham apa audience nak tahu. So kita dah tahu dah apa yang mereka nak tanya. Jadi dalam video tu kena ada complete lah. So kita bagi review tu ikut apa yang audience nak tahu. Jangan kita rasa kita nak ada kala orang nak review produk ni dia macam nak cakap benda yang bagus saja. Tapi kadang-kadang dia tak nak cerita. Mungkin penyediaan ni macam susah sikit ke apa ke, kadang-kadang ada negativity dia, kadang-kadang kita kena cerita juga. So kita kena be sincere. That's why kata video ni kita kena ada sincerity. Alright, so maksudnya kita gabung apa yang okey dia, apa yang sikit tak okey dia, contoh macam tu. Ya, mesti akan ada lah. Kadang-kadang kita tak katalah 100% is perfect kan. Tapi apa yang kita nak highlight kan kat situ. So kita kadang-kadang kita tu tak boleh nak overclaim macam tu. Okay, ada tak Kak Halimah main engagement dengan video tu, nak dia komen ke, suruh dia apa orang kata times up ke, apa yang Kak Halimah selalu buat orang tu tertarik pergi ke arah tu, PM ke kan, nak order ke? Okay, kadang-kadang kita macam contohlah kadang-kadang dulu ada buat satu video tentang testimoni someone else tau. So kita cerita kalau dia boleh buat, kenapa pula kita tak boleh buat? So macam mana nak buat? So kalau nak tahu macam mana, cepat-cepatlah PM tepi tak boleh kan. So cepat-cepatlah contact Kak Ngah. So kita refer balik pada apa yang content kita tadi. Okay, maksudnya Kak Halimah menggunakan satu jenis orang buat review testimoni. Dia boleh buat, kenapa aku tak boleh buat macam tu? Yes, itu actually yang video yang paling tinggi lah dia punya feedback dia.
Alright. So maksudnya daripada situ Kak Halimah berapa banyak follower? Alright. So itu adalah teknik. Okay. Untuk TikTok pula. TikTok ni, apa yang Kak Halimah cakap ni, semua tu boleh digunakan dalam TikTok. Review. Banyak kan orang buat dalam TikTok sekarang. Mostly semua ambil TikTok. Tapi cuma saya kurang sikit bermain dengan TikTok. Sebab saya sedang membuat 50% engagement saya menggunakan Facebook. Sebab saya tahu Facebook saya ada follower-follower. Jadi dekat situ saya buat engagement. Anda, macam anda mungkin anda baru. Jadi menggunakan semua medium. Penting untuk menggunakan related dengan teknik ni. Teknik Kak Halimah ni. Sebenarnya testimoni, review ni penting untuk anda concentratekan anda punya Instagram, anda punya Facebook, anda punya TikTok. Alright. So sebenarnya bisnes ni in trend. Kadang-kadang artis Malaysia pun tak nampak in trend ni. Dia tak nampak yang follower yang dia ada tu dia boleh convert to sales. Monetize to sales daripada pembelian item. Dia tak nampak dengan invitation code, sedangkan dia adalah dia ada mempunyai follower. Jadi mungkin dia tak nak buat, right? Tapi mungkin dia tak ada peluang. Sebab apa? Dia tak nampak peluang. JV macam Cik Munir tadi, dia ada bagi JV. Betul tak Kak? Ya, betul-betul. Sebenarnya kita ni, walaupun kita ni seller ke, kita user ke, tapi kita kena pandai sebenarnya tengok peluang. Kita tak boleh, berniaga ni pertamanya kita tidak boleh terlalu dengan emosi. Kita kadang-kadang kita nak berniaga ni kita kena ada prinsip kita. Tapi kalau kita kadang meletakkan emosi, tak suka itu, tak suka, tak setujulah, inilah ini. Jadi benda tu sebenarnya kekangan pada kita. Betul. So emosi kita kena kawal. Okay, emosi yang akan masukkan macam mana? Okay, katalah emosi waktu PKP ni kan. Husband and wife bergaduh ke apa ke. Macam mana kontrol emosi ni untuk kita tukarkan kepada bisnes? Sebab kita tengok ramai orang actually yang terbaru sekarang kemurungan sampai bunuh diri. Isteri dia bagi tahu 4 hari je dia kemurung. Jadi cuba Kak Cik boleh cerita sikit. Betul-betul. Sebenarnya mereka nampak macam ni. Macam mana kita nak berniaga? Kita tak ada modal. Nampak tak? Dia meletakkan modal itu adalah satu kekangan. Sedangkan kita ada banyak cara walaupun tanpa modal ataupun dengan sedikit modal, kita boleh berniaga. Tapi kadang-kadang sebab kita tak terbuka, kita tak nak dengar pendapat orang lain. Bila kita dengar je, ni menipu ni, ini scammer ni. Jadi kita sendiri tak nak buka minda kita, nak mencari peluang ataupun kita tak nak mendengar. Kita akan buat keputusan sebelum kita dengar je, kita dah buat satu keputusan. Ni tak boleh ni, ni tak boleh ni. Jadi benda tu jadi kekangan. Sedangkan dengan apa yang kita ada macam dekat Mimol ni, tanpa modal yang besar, tak sampai RM10 pun, you dah boleh jadi sebenarnya macam pengedar kepada produk-produk Reza. Jadi saya kata emosi ni adalah kadang-kadang kita get carried away macam tu. Mungkin dia orang tak nampak peluang, tak jumpa peluang. Macam Reza pun mungkin dia nampak dah masalah tu ada. Jadi macam dia nak bagi produk dia naik, dalam masa yang sama nak bantu orang kan. Jadi konsep tu kena ada. Jadi akak boleh sambung sikit tak? Kenapa akak nampak Reza ni boleh bantu solve yang tadi akak cakap tu, yang masalah kekangan apa semua tu, sebab apa? Okey, sebenarnya kita pujilah sikap Cik Munir ni. Kita nampak dia punya patriotisma dia nak membina nation tau. Jadi kita tak ramai player yang besar macam ni yang nampak apart from profit making, mereka juga ada tanggungjawab sosial tau. Maksudnya dia boleh pergi, dia sendiri dah maju jauh ke depan, tapi at the same time dia nampak dalam PKP ni ramai yang memerlukan bantuan. Jadi bila kita propose untuk 100% cashback ni, dia dengan pantas nampak peluang, nampak apa yang dia boleh buat, dia boleh bantu. So ingat kita ada 1,000 unit untuk cashback program ni, 100% cashback, 1,000 set. Yang kita dah bersetuju, pihak Reza ni akan offer dalam Mimol. Jadi 1,000 ni saya rasa yang paling banyak yang kita pernah nak offer kan kepada semua pre-prime ni. Jadi kita tengoklah dekat sini kesedaran untuk sama-sama membangun walaupun dalam keadaan yang sukar ni sebenarnya tak semua orang nampak. Tapi dia ni adalah satu macam orang kata kerjasama yang pintar lah
Maksudnya at the same time dia mengukuhkan jenama dia jadi satu jenama rakyat Malaysia, dan dia membantu juga untuk rakyat Malaysia yang nampak peluang ni untuk menjana pendapatan. So kita nampak simbolik dia sebenarnya dekat sini. Alright. So mungkin ni adalah untuk rakan-rakan kita yang mungkin tak ada modal, right, nak start buat bisnes, lepas tu nak senang jual. Right, mungkin ada rakan dah advance, student-student kita dah advance, boleh buat dropship, dah tahu apa barang, tapi macam mana kita nak bantu yang macam nak tally. Sebenarnya saya nak tally kan dengan idea 100% cashback ni, dengan offer yang Cik Munir bagi ni, dengan produk dia. Ni yang kita nak synchronizekan supaya banyak orang boleh faham 100% cashback, niaga atas talian, duduk dekat rumah. Right? Banyak orang kan dia cakap, aku ni ada kebolehan, aku nak kerja, aku nak pergi buat kat luar kerja, tak boleh, kerajaan tak bagi, jadi aku duduk kat rumah nak buat apa. Ni yang sekarang ni Kak, kita nak sharingkan benda ni, idea ni. Ada orang boleh terima, ada orang tak boleh terima. Okay, macam Kak rasa macam mana? Okay, that's why macam kita cakap tadi, sebenarnya sesiapa yang dah nampak ni, kita sebarkan kebaikan. Macam kita berdakwah lah. Memanglah ada cabaran, memang akan ada orang yang tak nampak. Tapi macam kita kata tadi, bila kita nak bagi makan, kita bagi pada orang yang lapar. Kalau kita bagi pada orang yang kenyang, dia akan reject kita. Dia akan reject dengan makanan tu sekali. Jadi that's why penting dia, kita kena tahu siapa audience kita. Kita kena tahu apa maklumat yang kena sampai dekat audience. Kita kena identify siapa potential. So kita pun kena ada strategi, kita tak yang buang masa. Kalau kita pergi pada orang yang dah kenyang ni, sampai bila pun dia akan nampak, dia tak nampak apa yang kita nak bawa. Jadi kita kena pandai untuk strategi dan kita kena tahu siapa audience kita. Yes, itulah tadi. Dan lagi satu kena konsisten dan persisten. So audience, so itulah tadi jawapan Kak Halimah yang paling padu sekarang ni kat sini adalah audience. So produk Reza ni dia boleh buat audience. Dia ada segmen-segmen dia. Dia dah bagi tahu dah tadi lubuk-lubuk segmen-segmen dia. Jadi kat situ kita boleh buat link untuk buat audience tu. Yes, betul Kak Halimah cakap, dia cari pada orang lapar je. Saya dah bertahun-tahun buat bisnes online. Jadi saya tengok banyakkannya negatif ni dah beralih arah kepada positif bisnes online. Ya, right? Itu yang bagus tu. Ada nak share satu perkara tau. Brand Reza ni dia ada supply pada satu rangkaian lebih kurang beberapa ratus outlet tau. So kalau yang saya pergi tengok beberapa outlet lah, memang sentiasa produk tu dah habis saja dekat shelf tu. Jadi kita nampak tau bagaimana penerimaan orang terhadap produk ni. So dekat shelf tu kita pergi 3-4 tempat, kita just nak tengok lah. So memang kita nampak kosong aja shelf tu. Setanding dengan jenama-jenama lain tau, Reza brand ni. Okay, so jadi kita tak payah petikaikan sebab satu lagi saya tengok orang tanya petikaikan ke kualiti lah. Ya, kualiti, lepas tu brand, lepas tu halal, segmen, right? Tu tak boleh keluarkan, tak boleh untuk petikaikan. Okay, kelas malam ni kita sharing macam mana nak marketkan pre-prime pergi kepada prime, yang orang panggil dia sebagai sharpshooter. Sebab brand Reza ni boleh jual sebagai sharpshooter. Katalah anda tak berminat untuk promote produk Reza, tak apa, anda boleh tengok produk-produk yang lain. Tapi satu kelebihan, 1000 item ni ada dekat 100% cashback. Dengan tak silap saya nak jual RM7 kan? Ya, value dia RRP RM7. Okay, value dia RM7. Dalam RM7, orang sekarang nak niaga, nak start niaga, tak ada modal. Jadi dengan RM7 ni, dia dapat balik 100% cashback tu, beli barang lain. Daripada sudut businessman, anda sebenarnya mencipta dua sales. Sales yang pertama adalah sales dia menjadi pre-prime. Sales yang kedua dia dapat cashback 100%, dia beli lagi barang item lain. Tak kira lah dia nak beli apa lagi barang keperluan, janji anda bagi dia faham pre-prime, selepas itu dia beli lagi barang lain. Alright, serendah RM7. Pre-prime ni ada item-item yang lain, bukannya hanya ada Reza saja, right? Tetapi segmentation untuk closing ni,
1000 user yang kita bagi ni, 1000 pre-prime ni, 1000 slot Reza bagi sebagai cashback ni, alright, boleh convert to sale kalau orang meniaga sales dengan senang. Right, user mungkin ada 2-3 user sign up, user faham, user beli, user faham, user beli. Macam Kak Lima cakap tadi, beratus-ratus outlet dia check, semua boleh kebanyakan outlet habis kan? Yep, habis stok. Right, itu ada dia yang sampai pergi cari kilang nak beli lagi banyak. Itu bubur campur dengan bubur nasi dan juga cream soup. Cream soup, 2 item. Jadi Ya. 2 item ni, Dua item. dia bagi kita dalam 100% cashback, right? Dia memang nak bagi kita buat niaga. Jadi mungkin Cik Munir ni dia fikirkan dalam sudut CSR dan dia digabungkan dengan bentuk niaga, bantu orang dalam bentuk niaga. Betul tak Kak? Betul. Dia dapat dua-dua lah. Dia dapat kukuhkan brand dan dia dapat juga bagi peluang. Dalam masa-masa yang sukar ni, dia bagi peluang untuk dia bantu lebih ramai. Macam dia kata tadi lah, nak jadi agent, you kena beli modal, you kena beli certain carton, you kena beli stok. Tapi bila dengan mall ni, dia nampak tak perlu dah. You cuma beli pre-prime and then you boleh order terus dekat posting yang biasa. Yes. So dia boleh offer banyak produk dia. Okay. So maksudnya dia dapat dua-dua. Dia dapat pahala dunia, dia dapat pahala akhirat. Betul tak Kak? Ya, betul. Sebab dia nampak. Yang pentingnya bila kita jadi usahawan, ialah kita kena nampak peluang lah. Kita kena nampak peluang dan macam mana kita nak menggunakan peluang tu untuk ke arah kebaikan.